Saya bukan tawan kerusi kita yang mudah. Tetapi saya katakan, saya mau Perak bersama diangkat martabatnya. Perak akan jadi barisan hadapan perjuangan dan pilihan raya kali ini. Sebab itu saya akan berlabuh di Tambun. Baik, salam sejahtera dan salam hormat, anda bersama saya Nixon Nyambar dan ini Malaysia Memilih. Malaysia Memilih, kita mulakan dengan beberapa perkembangan berita yang berkaitan. Seperti anda dapat saksikan sebentar tadi, itu apa yang dikatakan oleh pengurusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Jumaat, yang mana beliau mengesahkan akan bertanding di Parlimen Tambun Perak pada pilihan raya umum ke-15. Beliau mengakui memilih kawasan yang mempunyai cabaran untuk mendapatkan majoriti besar. Dan selain itu, Anwar tegaskan beliau rasa bertanggungjawab untuk melonjakkan gerakan PH di negeri-negeri utara. Bekas ahli Parlimen Port Dickson itu berkata Perak akan diangkat menjadi negeri yang maju terutamanya dari segi ekonomi seperti Pulau Pinang dan Selangor jika PH diberikan mandat oleh rakyat untuk mentadbir negeri itu. Dan ini bermaksud Presiden PKR itu akan meninggalkan kerusi Parlimen Port Dickson yang disandangnya ketika ini selepas menang besar dengan majoriti 23,560 undi dalam pilihan raya kecil PRK Port Dickson pada Oktober 2018 yang menyaksikan pertandingan 7 penjuru. Dan dalam perkembangan berkaitan, biarpun pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan mahu bertanding di kerusi Parlimen Tambun malam tadi, penyandang Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu tekad untuk mempertahankan kerusi itu pada pilihan raya umum ke-15 bulan depan. Ahmad Faizal yang juga Timbalan Presiden Bersatu berkata keyakinan itu disandarkan atas sokongan diterima rakan-rakan sukarelawan serta pendukung Perikatan Nasional PN Tambun. Katanya dalam kenyataan pada Jumaat adalah menjadi satu tanggungjawab dan kewajipan untuk terus kekal berkhidmat di halamannya sendiri. Ahmad Faizal yang juga pengerusi Perikatan Nasional PN Perak berkata, atas prinsip dan semangat demokrasi, beliau turut mengalu-alukan mana-mana individu yang berhasrat untuk bertanding di kerusi Parlimen Tambun. Dan susulan daripada pengesahan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan akan bertanding di kerusi Parlimen Tambun, yang mana juga sentimen itu turut dijawab oleh Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu yang merupakan penyandang bagi kerusi itu. Ini sekaligus menjadikan kerusi Tambun kerusi yang menjadi tumpuan buat kita, bukan sahaja di Perak tapi di seluruh negara ini, yang mana dua figura yang memang cukup terkenal dalam arena politik ini akan mungkin bertembung dalam PRU ke-15 kali ini. Dan kita sebenarnya ada mengerahkan beberapa wartawan kita yang sudah pun berada di pelbagai lokasi, dan salah seorangnya adalah wartawan Esrawani Ridauddin Daud berada di Tambun Perak mengikuti ataupun memantau keadaan di sana. Ridauddin, di sana susulan daripada pengumuman oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim itu yang akan bertanding di Parlimen Tambun, bagaimana penerimaan ataupun keterujaan rakyat Tambun ketika mendengar berita itu? Baik, terima kasih rakan setugas di Pusat Penyiaran Asia di Bukit Jalil, Nikison. Ya, Nikison, saya hari tadi bertemu dengan beberapa penduduk di Tambun ini. Jawapan mereka ada pelbagai, ada yang gembira, teruja apabila nama besar seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim mungkin menjadi Perdana Menteri, calon Perdana Menteri pun sebenarnya mungkin ada mereka menantikan Perdana Menteri daripada Perak, adakah ia akan berlaku. Jadi itu antara perkara-perkara yang membuatkan mereka teruja, membuatkan mereka seronok dan sebagainya. Namun ada juga yang merasakan bahawa letaklah siapa pun bertanding di Parlimen Tambun ini tiada apa memberi makna apa pun kepada mereka, kerana mereka perlu juga menjalankan kerja seperti biasa, perlu bertugas seperti biasa. Kalau yang meniaga itu perlu berniaga seperti biasa. Itu antara keluhan-keluhan ataupun aduan-aduan yang diberikan kepada kami ataupun komentar yang diberikan kepada kami. Jadi secara keseluruhannya boleh dikatakan momennya ataupun komennya adalah ada pelbagai, ada yang teruja, ada juga yang rasa seperti tiada apa, ada juga yang mungkin saya belum jumpa lagi tapi mungkin ada juga yang mungkin menolak ataupun tidak begitu suka. Tapi seperti itulah, saya bertanya perkara ini bukan sahaja di Tambun, di Ipoh pun ada juga saya berjumpa dengan ramai pengundi. Mereka bukan pengundi Tambun, tapi apabila mereka mengetahui bahawa Tambun ini akan ditanding ataupun Datuk Seri Anwar Ibrahim akan datang ke Tambun,
mereka rasa begitu teruja dan seronok. Ada yang beritahu saya mereka tak sempat pun nak datang Konvensyen Pakatan Harapan pada 20 hari bulan lepas. Jadi apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim tadi, mereka mungkin berharap akan ada ceramah dan sebagainya. Mereka ingin datang untuk mendengar sendiri ceramah daripada figura yang memang bukan sahaja sudah lama dalam arena politik negara, malah merupakan antara nama yang besar dalam arena politik negara. Jadi itu mungkin kita boleh dengar sedikit apa kata-kata penduduk Tambun yang sempat saya jumpa sebentar tadi. Quite excited, seronok juga sebab ini kali pertama saya nak mengundi. Ya. So bila tahu Tambun kursi panas macam mana? Oh, this is the first time saya mengundi pun dah jadi hot seat. Tapi jadi hot seat tapi kena cari yang pemimpin yang boleh membangunkan pemuda-pemudi kita lah. Terutama macam pemudi kita ni, Tambun ni kan kenal dengan 5 Tambun, tapi ada masalah isu dia yang tidak dapat diselesaikan. Dah lama dah ni, terutamanya isu tanah. Kalau isu tanah ataupun isu-isu ni dapat diselesaikan, harap-harap pemuda kita ni dapat cari makan, boleh teruskan perniagaan kita kat sini lah. Memang sebagai penduduk di kawasan Tambun ni, memang kita excited lah bila terdengar Datuk Seri Anwar nak bertanding dengan Tambun. Memang kita memang terkejut lah. So harap dia jadikan satu kenyataan jugalah. Macam biasa jugalah, kita tak ada apa lah, pasal berapa menang pun lah, kita tak ada apa, kita macam kita orang miskin lah. Macam kerja pun biasa jugalah. Tak ada apa lah, siapa menang pun sama jugalah kita tu. So tak ada apa-apa, Tak ada apa-apa kemajuan, kita sama jugalah. Kita macam biasa juga kerja lah. siapa pun bertanding angka pangkal je lah. Pangkal juga saya. Ada orang tolong sama kita macam biasa juga kita. Ada orang tolong, kita miskin, lama-lama miskin juga. Jadi orang kaya makin lama makin kaya, itu juga. Ridauddin di sana berpeluang mendekati para penduduk ataupun rakyat di Tambun ini. Mungkin ada mereka yang bercerita dengan Ridauddin berkenaan dengan cabaran yang dihadapi mereka, seperti yang dikatakan oleh salah seorang yang Ridauddin temu bual tadi. Antara cabaran mereka mengharapkan isu tanah ini diselesaikan. Apa antara lain lagi isu-isu yang mereka ingin ketengahkan melalui mungkin dua figura ini yang mereka lihat ataupun berikan tumpuan ketika ini, diharapkan dapat memberi pembaharuan buat penduduk di Tambun itu. Baik Niki, kalau diikutkan isu tanah seperti disebut oleh Tan Yan Kuan sebentar tadi, ia sebenarnya ada berkaitan dengan tanah melibatkan pekebun, pengusaha limau Tambun. Tambun ini sebenarnya dikenali sebagai salah satu lokasi di mana menjual limau Bali Tambun. Kalau anda lihat belakang saya ada replika limau Bali Tambun. Di Tambun ini memang popular, kalau ramai sebenarnya datang untuk mendapatkan limau Bali Tambun atau mereka panggil limau Tambun ini. Jadi antara isu tanah yang dibangkitkan adalah apabila tanah-tanah yang diusahakan itu adalah tanah milik kerajaan dan sebagainya. Namun apabila ada berlakunya pembangunan dan sebagainya, ladang-ladang ataupun kebun-kebun tersebut ditolak untuk pembangunan. Jadi itulah antara yang mereka harapkan. Dan sebenarnya apabila mereka bersebut berkenaan dengan tanah itu, itulah ada satu nama yang dipetik, iaitu Datuk Seri Husni Hanazlah, bekas ahli Parlimen Tambun yang tewas pada pihak ke-14 lepas. Itu antara nama yang disebut. Jadi sebenarnya apabila saya mendengar nama beliau, mungkin selepas ini saya akan cuba untuk mendapatkan Datuk Seri Husni. Mungkin saya akan cuba dapatkan eksklusif interview dengan beliau untuk melihat sendiri atau tanya mungkinkah beliau akan comeback dan sebagainya, kerana beliau sudah lama senyap dalam arena politik. Itu antara isu yang pertama dibangkitkan. Isu sama juga boleh dikatakan di seluruh Malaysia, isu inflasi, isu harga makanan dan sebagainya, harga barang. Itu juga antara keluhan yang disampaikan penduduk. Peluang pekerjaan untuk belia itu juga disampaikan apabila mereka penduduk sebenarnya, terutamanya golongan belia, kalau boleh mereka mahu tinggal di Tambun, bekerja di Tambun, berniaga di Tambun, tidak mahu keluar ke Ipoh atau mungkin lebih jauh KL dan sebagainya. Mungkin malah ada juga yang sampai ke Singapura. Jadi itu antara isu-isu yang dibangkitkan. Isu perubahan sudah pasti akan dibangkitkan juga, namun setakat ini masih lagi kalau dilihatkan pun sebenarnya harga di Tambun ini saya fikir mungkinlah tidaklah begitu tinggi, namun isu perubahan tetap akan menjadi isu yang dibangkitkan. Harganya juga semakin meningkat dari tahun ke tahun. Jadi sebenarnya banyak juga isu yang disuarakan dan dibangkitkan yang pastinya mereka mengharapkan siapa pun wakil rakyat yang bertanding ataupun mewakili mereka selepas PR15 supaya dapat menyelesaikan semua isu-isu rakyat ini, terutamanya dari segi harga barang makanan, inflasi dan sebagainya, peluang pekerjaan untuk muda-muda, harga rumah, peluang dan juga sebagainya, bagaimana dengan tanah dan sebagainya. Segalalah perkara-perkara berkait yang sudah pun berlanjutan, bukan baharu namun sudah pun berlanjutan lebih pada 10-15 tahun dulu Niki.
Dan kita lihat kepada itu, mungkin kita melihat daripada sisi seperti yang Ridauddin katakan tadi itu, mungkin dari segi isu dan cabaran mereka di sana, dari segi kebajikan yang mana bukan asing lagi, bukan sahaja di Perak tapi pelbagai lagi kawasan lain juga mengatakan tidak kira mana parti yang memerintah, pastinya mereka mengharapkan mereka pemimpin dapat membawa suara ataupun menyelesaikan isu-isu yang dekat di hati rakyat. Tapi kita nak fahami sentimen di Perak itu di sana bagaimana sebenarnya? Bagaimana rakyat lebih menjurus ke arah mana? Mungkin Ridauddin di sana ada juga bertemu dengan mereka yang aktif dalam gerakan politik di sana. Mungkin mereka lihat kalau mereka bahagikan para pengundi akan mengundi pada 19 November nanti, mereka lebih cenderung ke arah mana sebenarnya? Okey, baik, itu soalan yang sukar sebenarnya, tapi saya bawa kepada PRU 14. Di mana kalau PRU 14 sebenarnya di Tambun ini sebenarnya kalau diikutkan ada lebih kurang 107,763 pengundi yang telah pun menjalankan tanggungjawab, dan pada waktu itu dimenangi oleh Datuk Seri Ahmad Fazal Azumu dengan 38,661 undi, menewaskan penjandangnya Datuk Seri Ahmad Hussein Nazlah, dan ada juga daripada PAS juga turut tewas, dan kemudian ada Dun Manjoy dan juga Dun Hulu Kinta, semuanya dimenangi oleh yang menggunakan logo PKR ataupun Pakatan Harapan pada waktu itu di Dun Tabun. Kalau di Perak pun sebenarnya Diki, kalau diikutkan sebenarnya dalam lepas ni dalam PRU di Dun sebenarnya Pakatan Harapan memenangi 29 kerusi, Barisan Nasional 27 dan PAS 3 kerusi. Di Parlimen pula Pakatan Harapan 13 kerusi dan Barisan Nasional 11 kerusi. Tahun ini Barisan Nasional menyasarkan 12 kerusi untuk dimenangi mereka. Kalau diikutkan sebenarnya kalau kecenderungan ataupun di manakah yang mungkin akan pegang Perak ini selepas PRU 15, saya boleh katakan peluangnya 50-50. Kalau tidak silap saya, 3 PRU sebelum ini memang jumlah kerusinya perbezaannya sangat-sangat sedikit. Apabila ada berlaku di lompat parti dan sebagainya, maka satu kerajaan boleh tumbang akibat gerakan daripada beberapa adun. Jadi saya jangkakan pada tahun ini juga situasi sama juga mungkin akan berlaku. Kalau diikutkan kecenderungan yang saya boleh katakan, kalau yang paling cemerlang saya boleh justifikasikan ia kepada DAP, kerana pada PRU 14 lepas DAP bertanding 18 kerusi dan mengagumkan mereka memenangi 18 kerusi. Semua kerusi dimenangi oleh DAP pada PRU ke-14. Jadi dalam tahun ini juga saya fikir mungkin rekod sama juga dapat dicapai oleh DAP kerana memikirkan ataupun melihat kepada gerak kerja mereka yang sudah pun bermula sebaik sahaja PRU 14 tamat sampailah masuk ke PRU 15. Dan sebenarnya Tambun kalau kita lihat baru-baru ini memang agak menarik. Belum lagi bermula kempen, dah ada sedikit musik-musik seperti ayo bukan ayak dan sebagainya. Ada sebenarnya ada kain rentang atau banner pun sebenarnya diletakkan di Tambun ini oleh Datuk, mungkin dia ada memaparkan gambar Datuk Seri Ahmad Fazal Azumu. Jadi saya jangkakan Tambun akan terus menjadi lokasi panas, akan terus menjadi tempat perhatian bukan sahaja oleh rakyat Perak, malah oleh rakyat Malaysia juga. Dan siapakah yang menang, kita tunggu selepas PRU 15 nanti. Namun saya boleh jangkakan nama besar pasti akan memainkan peranan dalam PRU terutamanya di Tambun ini, Niki. Dan pastinya Ridauddin akan membawakan pelbagai lagi cerita menarik untuk dikongsikan bersama kita di Astro Awani ini. Bukan saja bertemu dengan penduduk di sana, tapi Ridauddin juga mungkin akan bertemu ataupun melakukan temu bual bersama ahli-ahli politik di sana nanti, dan juga dua figura yang kita lihat akan bertembung dalam merebut kerusi Parlimen Tambun ini. Dan kita ada lebih lanjut lagi perbincangan bersama dengan Profesor Martada. Selepas ini kita akan bawakan kepada anda dalam Malaysia Memilih. Kita berhenti rehat seketika.